Assalamualaikum. Apa khabar peminat Eye Curtains? Okey, hari ini saya akan teruskan lagi bercerita tentang kisah seram yang kami alami semasa sesi pemasangan lansir. Ingat tak kisah pertama? Kisah di Teluk Parlimen Garang, bila mana saya diganggu oleh sesuatu apabila pemasangan. Siapa yang tak tengok lagi, boleh tengok balik rakaman sesi pertama kisah seram. Hari ini kita akan teruskan dengan siri kedua, kisah hantu di Puncak Alam. Dengarkan. Kisah bermula 2 tahun lepas di Alam Suria, Puncak Alam. Okay. Biasanya kisah-kisah ini terjadi bila saya pergi seorang. Bila seorang dia jadi. Bila tim saya tak ikut, masa itulah jadi. Okay. Kisah di Alam Suria ni, saya pergi pemasangan. Alam Suria adalah satu tempat di Puncak Alam. Mungkin penduduk sekitar tu tahulah area situ. Dan selepas siap pemasangan, masa pemasangan tu tak ada apa-apa berlaku. Semua cantik. Saya pasang lebih kurang dalam pukul 4 petang. Seorang juga. Siap pemasangan rumah 2 tingkat, corner lot. Dalam pukul 7 petang tu saya dah siap semua sekali. Alhamdulillah, tak ada apa-apa berlaku. Kisah bermula bila saya nak balik. Dah masuk dalam kereta tu, saya wish. Ada 2 jalan nak balik ke Kapar. Production di Pekan Kapar masa tu. Ada 2 jalan. Satu mengikut jalan besar Puncak Alam, ikut Meru, jalan Meru. Dan satu lagi ada jalan dalam mengikut Bukit Kapar. Untuk mengelakkan masa panjang ataupun jam di jalan besar, saya wish. Dan wish menunjukkan ada jalan shortcut melalui Alam Suria, melalui kawasan bukit, boleh tembus ke Bukit Kapar. Okay? Wish tunjuk kat situ. So dalam pukul 7 petang tu saya mula turun, keadaan dah mula gelap. Wish menunjukkan satu arah kaki bukit daripada bunga puncak bukit untuk turun. Mula-mula tak ada apa-apa, saya follow saja jalan tu macam biasa, ada rumah-rumah. Sampai satu tempat, dia terjadi macam ni. Bila saya pusing, biasa bila kita turun bukit, Genting ataupun Cameron Highland, kita akan turun ke bawah kan? Tapi ni tak. Bila di atas tu, jalan pertama dia turun ke bawah. Bila yang tempat kedua tu saya pusing, saya jumpa benda yang sama. Contohnya, yang pertama saya jumpa batu tepi jalan tu adalah batu yang sama. Saya lalu dalam 3 minit, saya jumpa batu yang sama, kedudukan sama. So saya dah mula rasa macam saya tak bergerak. Saya pusing dalam arah yang sama, dalam kawasan yang sama. Dan bila saya kawasan kedua tu, saya nampak juga, saya cuba tengok ada benda-benda lain tak. Saya nampak juga pokok tumbang yang telah dipotong, sama juga pokok sama. Dan saya jumpa persekitaran yang serupa saja. Saya tak bergerak kat situ sampai hampir 7.30. Keadaan dah semakin gelap. Okay? Di permukaan jalan tu ada macam dia berbukit, nampak gaung kat jalan tu. Keadaan dah bertambah gelap, nampak sayup-sayup dari atas. Saya nampak kat situ satu benda yang pelik-pelik tau. Dan hampir maghrib dah masa tu, 7.30. Di lereng bukit, saya jumpa pokok tumbang tadi. Saya jumpa dahan yang terjuntai. Saya jumpa sekarang ni asap di depan kereta saya. Asap putih terbang. Dan masa tu tiba-tiba depan mata saya, sup. Ada punda putih lalu depan kereta saya. Saya terus tunduk pandang steering, tak berani nak tengok sebenarnya. Dalam berani-berani tu saya tak berani. Saya mengucap kat situ, saya istighfar kat situ. Ini kisah benar apa yang jadi kat saya. Masa tu dalam hati saya ada 2 saja saya dalam hati. Pertama, jangan enjin kereta mati. Yang kedua, handphone jangan mati. Waze masih menunjukkan tempat yang sama. Saya nampak kat situ satu signboard menghala ke Kapar. Signboard tu saya pusing lagi ke Kapar juga. Dan saya mula dengar bunyi-bunyi aneh. Pertama, bunyi macam contoh macam India berarak tu kan.
saya dengar bunyi-bunyi tu, dia orang macam berzikir tu, saya dengar. Dan lepas tu saya dengar bunyi macam bunyi loceng tu. Sayup-sayup lama, kedengar lebih jelas. Hati dah semakin bimbang. Saya tengok minyak penuh. Wish masih berjalan juga. Saya terus pasang, kebetulan dengan azan, saya pasang azan, kuatkan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih berdoa, jangan enjin mati. Saya terus pusing. Saya mula nampak ada benda berterbangan yang saya tak berani nak sebut. Masa itulah saya tak berani nak sebut sebab ketakutan juga masa tu. Badan dah macam-macam. Hati nak terus telefon wife kat rumah beritahu saya kat mana. Tetapi saya takut sebab wife saya biasanya dia akan gelakkan. Alah, benda tu tipu, bayangan, ilusi je. Tapi benda ni betul-betul jadi kat saya. Saya diam. Saya sandar, pejam mata celik. Benda tu masih lagi ada depan saya. Asap-asap putih masih ada lagi. Bunyi-bunyi burung macam bunyi burung hantu ada lagi. Saya terus start kereta, pusing lagi sambil buka Yasin dah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit demi sikit saya teruskan, hati kuatkan semangat hati. Saya cakap tak ada apa-apa. Lama-lama benda-benda tu saya hadapi. Saya turun, saya dah nampak benda yang lain dah. Saya dah nampak kawasan-kawasan yang lain dan tak seperti saya pusing macam yang mula-mula tadi. Dan sampai je di kaki bukit bawah, saya berhentikan kereta. Saya bersyukur yang amat sangat. Saya terus telefon wife saya, cakap apa yang jadi kat saya. Dan dia betul-betul gelak, dia kata ilusi je. Padahal saya masa tu dah gementar sangat dah. Ada benda melintas, ada macam-macam. Dan sehingga sekarang, kalau senja saya tak berani lalu situ. Bukan takut kerana dia apa, tapi saya takut benda tu kali ni tak seperti yang saya lalui sebelumnya. Okey, untuk penduduk kapal, penduduk Puncak Alam Suria, mungkin dia orang tahu jalan tu. Daripada kawasan tu untuk turun ke Bukit Kapak, ada satu bukit yang boleh turun ke bawah, boleh tanpa melalui jalan besar. Okey, sekian saja kisah seram nombor 2. Kita jumpa lagi. Bye-bye.